Nama saya Nur Fahanis binti Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nabiha binti Azli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mursyid. Assalamualaikum, nama saya Ala Najah binti Zaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nabiha binti Azli. Kumpulan kami akan membentangkan tentang Al-Quran dan Hadis. Falsafah. Falsafah merupakan salah satu disiplin ilmu yang dianggap sebagai disiplin yang tinggi. Falsafah dianggap sedemikian sesuai dengan makna falsafah itu sendiri, iaitu cinta kepada hikmah. Hikmah atau kebijaksanaan adalah aspek penting dalam falsafah dan ia merujuk kepada kematangan, pandangan dan pengamatan yang teliti. Hikmah ialah satu pemikiran aras tinggi yang bertujuan untuk menggali kebenaran atau hakikat. Dalam Islam, kebenaran yang dimaksudkan tentu sahaja kebenaran Islam. Malah, hikmah dinyatakan di dalam Al-Quran menerusi surah Luqman. Luqman digambarkan sebagai ahli hikmah atau bijak pandai kerana kebijaksanaan pandangan futuristik beliau dalam menjangkau ke alam akhirat. Maksud falsafah boleh dibahagi kepada dua, iaitu dari sudut etimologi dan sudut terminologi. Dari sudut etimologi, perkataan falsafah berasal daripada perkataan Yunani, iaitu philin yang bermaksud mencintai, kaji dan hargai, atau philos yang memberi maksud cinta, dan sophia iaitu hikmah, kearifan, kebijaksanaan atau keberanian. Gabungan di antara philos dan sophia membentuk filosofi yang memberi maksud ilmu, kecintaan kepada kebijaksanaan, kebenaran dan hikmah. Dari sudut terminologi pula menerangkan maksud falsafah menurut ahli falsafah, antaranya menurut Al-Farabi. Falsafah ialah ilmu pengetahuan tentang ilmu maujud yang bertujuan menyelidik hakikat yang sebenar. Dalam pada itu, menurut Plato, falsafah ialah pengetahuan tentang segala benda yang ada. Falsafah juga boleh didefinisikan sebagai usaha ke arah mencintai, mencari, mengkaji dan menganggapi sesuatu perkara dengan menggunakan akal fikiran dan kebijaksanaan untuk mendapatkan kebenaran dan keyakinan yang hakiki. Falsafah Islam. Kebanyakan tokoh-tokoh falsafah Islam menyesuaikan istilah falsafah dengan kata hikmah sehingga kata hakim ditempatkan pada kata filsuf. Namun demikian, mereka menegaskan bahawa kata hikmah itu berada di atas kata falsafah. Secara jelas, falsafah Islam adalah satu ilmu yang disesuaikan dengan roh dan ajaran Islam dalam membahas hakikat kebenaran segala sesuatu. Menurut ilmu falsafah pula, Islam menitikberatkan penggunaan akal. Ilmu falsafah berkait rapat dengan peranan akal, iaitu kurniaan Allah SAW yang perlu digunakan sebaiknya bagi mencapai makrifatullah dan taatullah. Justru itu mengapa falsafah perlu berlandaskan Islam, kerana falsafah boleh memberi impak sama ada mengukuhkan agama atau meruntuhkan agama. Persoalan insan juga persoalan penting dalam falsafah Islam. Contohnya, apa makna falsafah tanpa insan yang bertindak mengaplikasikannya dalam kehidupan? Di dalam Islam, insan ialah makhluk Allah SAW yang istimewa. Insan dianugerahkan dengan pelbagai kurniaan seperti fizikal yang indah dan sempurna, akal, rohani, fitrah yang suci, serta kuasa untuk memilih
Persoalan insan juga persoalan yang penting dalam falsafah Islam. Apa makna falsafah tanpa insan yang bertindak mengaplikasikannya dalam kehidupan? Di dalam Islam, insan ialah makhluk Allah SAW yang istimewa. Insan dianugerahkan dengan pelbagai kurniaan seperti fizikal yang indah dan sempurna, akal, rohani, fitrah yang suci, serta kuasa untuk memilih. Zakaria Stapa merujuk insan sebagai makhluk yang memiliki dua unsur berbeza yang penting, iaitu unsur material dan spiritual yang saling melengkapi. Kedua-dua unsur ini yang membolehkan insan menjalankan dua fungsi penting, iaitu sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Kosmologi sains. Perkataan kosmologi ini berasal daripada bahasa Yunani iaitu bumi. Manakala perkataan kosmos ini pula membawa maksud alam semesta. Secara keseluruhan, maksud kosmologi ini ialah perbahasan ilmu tentang hakikat kejadian dan kewujudan alam semesta yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dengan pelbagai penjelasan tentang gejala alam. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, ramai orang mula membuat ramalan yang lebih rasional tentang alam semesta ini. Kemajuan dalam bidang astronomi dari pengamatan bulan dan bintang telah berkembang kepada struktur dan evolusi alam semesta sehingga wujudnya kosmologi sains ini yang mencari pemahaman tentang alam semesta. Kosmologi Islam pula membawa maksud perbahasan mengenai hakikat kejadian makhluk ciptaan Allah SWT. Sifat alam yang terbuka menjadi fokus kajian intelektual terutama dalam bidang sains tabi'i, astronomi dan sains perubatan. Menurut De Parker, manusia ialah makhluk ciptaan dan Tuhan ialah penciptanya. Manusia ialah makhluk yang sangat istimewa kerana diberikan akal dalam hal-hal yang diketahui dan iman dalam hal-hal yang tidak diketahui. Mengenai penciptaan alam semesta sebagai termaktub dalam Al-Quran, firman Allah SWT, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Itu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring. Dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Al-Quran secara jelasnya menyebut bahawa alam semesta ini mengembang. Pengembangan alam semesta ini telah dibuktikan oleh Allah SWT dengan kekuasaan-kuasanya, iaitu dengan menciptakan langit dan bumi, makhluk-makhluk di muka bumi, dan hanya Dia sahaja yang akan mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Terdapat juga pelbagai jenis-jenis planet di alam semesta ini. Kemungkinan bahawa kehidupan tidak hanya berlaku di muka bumi sahaja. Hal ini juga telah menjelaskan bahawa terdapat makhluk lain selain daripada makhluk di muka bumi ini. Al-Quran telah menjelaskan bahawa makhluk ialah ciptaan Tuhan yang meliputi sekaligus menyingkap keagungan Tuhan. Bentuk-bentuk alam adalah tanda-tanda kekuasaannya yang tidak terbilang kayanya serta menyembunyikan kudrah ilahiyah, tetapi pada masa yang sama mendedahkan kualiti kudrah kepada mereka yang mata hatinya yang belum dibutakan oleh kesombongan dan jiwa yang penuh nafsu. Secara dasar, kaum muslimin dibimbing dan diberi ajaran mengikut wahyu. Kepercayaan kepada satu fenomena seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran bersama dengan falsafah sains mendorong kepada penelitian dan mencerminkan keagungan dan kekuasaannya. Firman Allah SWT, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami.
menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-A'raf ayat 52. Dalam Al-Quran, kaum muslimin telah diberi panduan oleh ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kepercayaan fenomena seperti dalam Al-Quran dengan klasifikasi sains telah mendorong penelitian dan pemahaman kosmologi secara keseluruhan dan telah mencerminkan luasnya pendekatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani iaitu ontos dan logos. Ontos bermaksud ada dan logos bermaksud ilmu. Oleh sebab itu, ontologi merupakan ilmu yang membahaskan tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, sama ada realistik atau metafizik. Hakikat dalam kajian ontologi adalah keadaan sebenar dari sesuatu, bukan keadaan sementara yang selalu berubah-ubah. Ilmu ontologi mengungkapkan makna tentang kewujudan. Ia juga dikenali sebagai al-wujud, iaitu teori kewujudan. Ontologi merupakan bidang kajian falsafah yang mencukupi permasalahan seperti metafizik. Metafizik merupakan falsafah berkaitan realiti dan hakikat kewujudan yang membawa kepada kefahaman tentang kewujudan mutlak, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan mengenai metafizik menguasai sebahagian besar kandungan ayat-ayat Al-Quran. Ini juga berkaitan dengan akidah tauhid yang menekuni perbahasan mengenai hakikat ketuhanan sehinggalah kepada perkara-perkara ghaibiyat, sam'iyat dan sebagainya. Huraian persoalan metafizik dalam Al-Quran telah membezakan falsafah metafizik Islam dengan maksud metafizik menurut pihak lain, seperti metafizik Yunani dan Barat. Firman Allah SAW yang bermaksud Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Surah Al-Anbiya. Kemudian Allah berfirman lagi, sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya telah rosak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Surah Al-Anbiya ayat 22. Menurut yang muhadir seperti yang dipetik oleh Ja'far Sabil, ontologi sebenarnya berupaya mencari dan mengkaji secara mendalam mengenai yang ada. Rentetan daripada itu, persoalan kedudukan Al-Quran sebagai sumber rujukan perlu dileraikan. Di dalam perbahasan ontologi, ia berkait dengan objek material sesuatu kajian. Apabila teks wahyu menjadi sumber pengetahuan, maka objek material yang dianggap sebagai ada secara fizik adalah penulisan dan khat yang wujud di dalam lebaran membentuk mushaf. Sebaliknya, jika sumber pengetahuan adalah realiti alam secara mikro atau makro, maka objek material kajian dianggap sebagai ada secara empirikal yang bersifat ideal berasaskan sumber akal. Jika teks wahyu menjadi sumber pengetahuan, ia telah menjawab bahawa Al-Quran itu merupakan material yang ada, malah hakikat wahyu itu yang mengandungi pengetahuan dan hukum ditegaskan sebagai kalam Allah yang bersifat ketuhanan secara mutlak, yang melampaui segala sifat makhluk. Tetapi, kerana keberadaannya sebagai ucapan, maka para ahli usul, ahli fiqh dan ahli bahasa membahasnya dalam ruang lingkup kalam lafzi. Dalam hal ini, hanya ahli bahasa yang boleh berhenti pada lafaz, sebab mereka meneliti sisi bahawa mukjizat yang terangkum pada lafaz. Namun tidak begitu halnya dengan para ahli usul, sehingga mereka mendefinisikan Al-Quran secara spesifik.
Walau bagaimanapun, perbahasan mengenai ijaz Al-Quran iaitu ilmu Al-Quran yang membincangkan kekuatan susunan lafaz dan kandungan Al-Quran sehingga dapat mengalahkan ahli-ahli bahasa Arab. Telah digali oleh ahli bahasa kerana kewujudan lafaz mengandungi sifat mukjizat. Kesemua ini terangkum dalam ciri-ciri bagi ontologi yang membentuk keberadaan Al-Quran. Seterusnya, epistemologi. Maksud epistemologi. Perkataan epistemologi ni berasal daripada bahasa Yunani iaitu episteme yang bermaksud pengetahuan dan logos pula bermaksud pengetahuan sistematik ataupun ilmu. Epistemologi bermaksud satu pemikiran yang mendalam dan sistematik mengenai sesuatu ilmu pengetahuan. Epistemologi atau dikenali sebagai teori keilmuan dalam Islam memfokuskan kepada ilmu pengetahuan sebagai sumber kepada kebenaran. Daripada definisi ini, maka dapat disimpulkan bahawa epistemologi ini merupakan sebuah ilmu yang saling berkait antara satu sama lain dengan kehidupan seharian sehingga ilmu tersebut memberi erti atau bermakna kepada seseorang. Teori epistemologi adalah satu cabang falsafah yang membahaskan tentang sumber, struktur, metod dan kesahihan sesuatu pengetahuan. Manakala epistemologi dari segi teori keilmuan dalam Islam pula adalah memfokuskan kepada ilmu pengetahuan sebagai sumber kepada kebenaran. Contohnya, kita boleh ambil daripada Al-Quran merupakan sumber ilmu yang tertinggi yang menjadi rujukan orang-orang beriman untuk dikaji bagi mencari kebenaran. Sebagaimana yang kita tahu, Al-Quran ni merupakan sumber ilmu yang tertinggi. Matlamat ilmu dalam Islam adalah untuk mencari kebenaran yang hakiki. Dengan itu, kita akan mendekatkan diri kepada Allah dan akan mendapatkan keredaan Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka bertanyakan kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Surah Al-Isra ayat 85. Kedua, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia daripada seketul darah. Itu surah Al-Alaq ayat 1. Di dalam epistemologi Islam, penerapan unsur-unsur ilmu Islam dan kefahaman asas Islam perlu dikaitkan dalam isu atau ilmu pengetahuan masa kini. Selagi ia tidak bercanggah dengan ilmu Islam, maka ia boleh dipelajari dan dipraktikkan. Contohnya sains. Sains ada kaitan dengan cara kejadian manusia. Ia juga boleh dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis. Alam ni akan merujuk kepada alam manusia yang terbahagi kepada beberapa tahap kewujudan. Al-Quran ada menekankan tentang penciptaan manusia. Di dalam surah Al-Sajdah ayat 7 hingga 9. Dia yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian, dia menjadikan keturunannya daripada saripati air yang hina, iaitu air mani. Kemudian, dia menyempurnakan dengan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Di dalam epistemologi Islam, asas dan dasar ni kita tidak boleh lari daripada sumber agama ataupun syariat Islam. Epistemologi Islam akan mengaitkan dengan konsep bukan sahaja saintifik iaitu benda yang wujud, contohnya kita, tetapi juga asas-asas gaib, iaitu seperti kita meyakini adanya syurga, neraka, kita tahu ada dosa, pahala, kehidupan dunia dan akhirat.
Daripada Ahmad Saleh Jamjaan, the aim of Muslim education is the creation of the good and righteous men who worship Allah in the true sense of term, builds up and structure of his earthly life. Daripada buku apa tersebut, kita dapat mengetahui bahawa tujuan keilmuan ini membawa seorang kepada kemahiran untuk menghadapi kehidupan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ia jelaslah menunjukkan bahawa matlamat ilmu Islam adalah untuk menjaga kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan ilmu yang dapat mengimbangkan kedua-duanya sebagai satu panduan dan bekalan untuk hidup manusia. Seterusnya adalah aksiologi. Maksud aksiologi. Aksiologi merupakan cabang falsafah ilmu yang mempersoalkan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari perkataan Yunani iaitu axios yang bermaksud sesuai atau wajar, manakala perkataan logos bermaksud teori atau ilmu. Aksiologi adalah teori tentang nilai. Contoh nilai, apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang salah dan apa yang betul, apa yang indah dan apa yang tidak indah, dan sebagainya. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, iaitu falsafah ilmu yang tersohor, aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperolehi. Manakala, menurut Bramil, aksiologi terbahagi kepada 3 bahagian iaitu moral conduct, iaitu tindakan moral, aesthetic expression, ekspresi keindahan, dan social political life, kehidupan sosial politik. Firman Allah SWT di dalam Al-Quran yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu berita fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu menganiayainya sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Surah Al-Hujurat ayat 6. Selain itu, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 23 yang bermaksud, dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan, iaitu Al-Quran kepada hamba kami Muhammad, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang bersebanding dengan Al-Quran itu. Dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 pula, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Seterusnya, aspek aksiologi. Aspek aksiologi terbahagi kepada 3 iaitu logik, etika dan estetika. Logik berasal dari perkataan Yunani iaitu logos yang membawa maksud perkataan yang benar atau fikiran yang betul. Manakala mantik berasal dari nut yang bermaksud berkata atau bercakap. Ia dinamakan mantik kerana merujuk kepada lafaz atau percakapan yang membimbing kepada rasional dan peranannya ke arah mencari kesimpulan yang betul. Seterusnya adalah etika. Etika merupakan salah satu cabang ilmu falsafah yang membahaskan tentang nilai baik dan nilai buruk. Etika boleh dimaksudkan sebagai nilai-nilai yang menjadi pegangan manusia atau masyarakat. Etika berasal dari bahasa Inggeris iaitu etik dan bahasa Greek iaitu ethos yang bermaksud nilai-nilai atau perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan.
Fungsi etika ialah menggariskan prinsip atau ukuran asas untuk menentukan sama ada tingkah laku itu betul atau tidak, bertanggungjawab atau tidak dan sebagainya. Etika juga disebut sebagai falsafah praktis iaitu practical philosophy atau falsafah moral iaitu moral philosophy. Okey, seterusnya estetika. Estetika adalah falsafah yang mempersoalkan seni dan keindahan. Estetika berasal dari perkataan Yunani iaitu estesis yang bermaksud hal-hal yang dapat diserapkan oleh panca indera atau lebih khusus lagi ialah kepekaan manusia. Estetika terbahagi kepada dua bahagian iaitu estetika deskriptif dan estetika normatif. Estetika deskriptif bermaksud menguraikan dan melukiskan fenomena pengalaman keindahan. Estetika normatif mempersoalkan dan menyelidik hakikat dasar dan ukuran pengalaman keindahan. Estetika juga disebut sebagai falsafah seni iaitu philosophy of art dan falsafah keindahan iaitu philosophy of beauty. Pada zaman canggih ini, banyak hadis dipalsukan semata-mata untuk kepentingan peribadi, perniagaan dan sebagainya. Namun, falsafah Islam menerapkan supaya kita meneliti, mengkaji kesahihan sesuatu benda, serta orang yang mengkaji ilmu haruslah berlandaskan wahyu supaya tidak tersesat oleh akidah-akidah yang bercanggah daripada fahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh itu, falsafah Islam mengajarkan kita supaya mensyukuri anugerah akal dengan menjadi hamba-Nya yang taat dengan perintahnya serta menjadi khalifah yang bijak menggunakan akal bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Wajib untuk kita mengikut perintah Allah agar kita menegakkan ajaran dan tidak bertelingkah antara umat Islam.